Mari kita satu di dalam doa. 我们祷告， Tuhan, kami siap akan menerima kebenaran-Mu. 主啊，我们已经被信要接受你的话， Tolong setiap kami untuk dapat mengerti akan isi hati-Mu. 求你帮助我们每个人能够明白你跟我们所讲的一切。 Beri kami kerendahan hati untuk bisa diubahkan akan firman-Mu. 求你给我们谦卑的心，让你能够改变我们。 Tolonglah kami ya Tuhan. 求你帮助我们 Di， dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉耶稣基督的圣名祈求， Amin. 阿门。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu.弟兄姊妹们平安， Tuhan. 感谢主。 Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita 我们一起来打开圣经， yang terambil dari Yosua 18 ayat 1 sampai dengan 10. 约书亚18章1到10节。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia ayat 1 sampai dengan 5, lalu nanti ayat 6 sampai dengan 10 akan diterjemahkan dengan bahasa Mandarin. 第1到第 1 sampai 5 bahasa Indonesia. 第1到第5是英文，6到10是中文。 Saya akan membacakannya. Pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. 第6节，你们要将地分成7份，写明了年到我这里来，我要在耶和华我们神面前为你们占多。利未人在你们中间没有份，因为供耶和华祭司的责任就是他们的产业。迦的支派、流便支派和玛拿西支派已经在约旦河动得了地约，就是耶和华人摩西所给他们的。画地势的人起圣期的时候，耶稣亚束缚他们说：“你们去走遍那地，花明地时，就会到我这里来。我要在示漏这里耶和华面前为你们斩夺。”他们就去走遍那地，按着诚意分成7份，写在石子上，回到示漏营中见耶稣亚。耶稣亚就在示漏耶和华面前为他们占夺。约书亚在那里按着以色列人的支派，将地分给他们。 Demikianlah firman Tuhan. 度尽到此。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan tentang kehidupan kita zaman 弟 sekarang, 兄姊妹们，如果你们要注意我们每一日的生活， sekarang itu kita hidup di zaman yang semua serba makin penuh dengan tuntutan. 现在我们活的时代是每一分钟每一秒都很多的要求， Semuanya itu serba cepat. 我们每一件事情都很准确， Apa-apa itu harus langsung jadi. 每一件事情应该要现成的。 Kalau bisa semua itu hasil datang itu tanpa kita nunggu lama. 如果能够的话，每一件事情我们要求的一定要已经完成的。 Dan teknologi itu membuat kita semuanya kelihatannya membuat kita semakin semuanya serba 那 gampang. 么现在的技术对我们来说非常简单， Tinggal klik langsung dapat.
让我们只有一个暗号，那么他就能够成功。 Mau pesen makan tinggal klik langsung dapat. 订菜只有一个暗号就能够成功。 Mau belanja tinggal klik langsung dapat. 你们要到市场上，只有按一个暗号，每一件事情都能够做得更好。 Bahkan konsultasi dokter pun bisa dari handphone. 那么我们对医生有订阅，我们能够借着这个手机跟他们相约。 Tapi kalau kita sadar Bapak Ibu Saudara, 但是如果我们能够觉悟到， di balik semua kemudahan itu kita mulai kehilangan sesuatu yang sangat penting, 在另一方面，我们失去了一个非常重要的事情， yaitu kesadaran bahwa hidup itu sebenarnya perlu proses, 那就是我们的生活必须要有一个过程。 perlu yang namanya kerja keras dan perlu yang namanya sebuah perjuangan. 我们只要一个奋斗，对我们的每一件生活当中的事情。 Dan kalau dipikir-pikir hal-hal yang paling bernilai itu justru datang lewat jalan yang tidak gampang. 如果我们要知道每一件事情我们得到非常有价值，那么这件事情我们很难得到。 Kedewasaan dalam iman contohnya. 在我们的灵命的成长， Tidak datang begitu saja karena kita rajin ke gereja. 不是我们来到教会很勤劳，我们的灵命就能够长大。 Tapi lewat proses jatuh bangun, 但是我们在一个过程，就是很多的这个拦阻， lewat tangis dalam doa, 在我们的祷告当中， lewat lewat setia di tengah kesepian. 在我们重信在这个孤独当中重信。 Hubungan yang sehat juga butuh usaha. 那我们正常的来往也是需要一个争取。 Gak ada yang namanya relasi berjalan baik kalau dua-duanya ogah berjuang. 如果我们两个没有努力，不可能有好的关系。 Bahkan pertumbuhan gereja, pertobatan, kesetiaan pelayanan semuanya itu butuh proses yang panjang dan tekun. 教会的进步，教会的一切工作，一切的活动，都是要我们努力去争取。 Dan ada salah satu kisah yang nyata yang saya yakin setiap kita kenal. 有一件事情，我相信大家都知道， Ya tidak asing lagi yaitu beliau adalah Jenderal Sudirman ya. 那就是苏迪曼将军。 Bukan cuman panglima besar. 苏迪曼不但是大将军， Beliau juga simbol keteguhan dan keberanian dalam sejarah bangsa kita. 他是我们在这个种族印尼种族当中代表最坚强、最勇敢的一个精神。 Kalau Bapak Ibu Saudara pernah tahu akan sejarahnya, 如果你们知道他的历史， yang luar biasa adalah ketika tubuhnya udah lemah karena TBC. 有一个特别的情况在他的身体上，因为他有肺痨病， Dan dokter itu menyarankan harus istirahat total. 那么医生叫他要休息。 Tapi yang ada beliau malah memimpin pasukan gerilya di hutan. 但是有的他是带领那时候游击队在森林里面， Ditandu kemana-mana. 大家都被他到处游走， Melewati hutan, melewati bukit, melewati sungai. 经过森林，经过高山，经过幽谷， Dan itu pun beliau masih bisa memberikan semangat ke pasukannya. 他仍然能够兴起他队伍中的战斗精神。 Bayangkan saja Bapak Ibu 还有 Saudara, 一件事情， dalam kondisi yang seharusnya orang normal saja tidak sanggup bangun, 在一个人很正常的地方，他呢不可能起来， dia malah terus maju memimpin. 但是他继续向前征战。 Karena apa? 为什么？ Karena beliau tahu perjuangannya itu belum selesai. 因为他知道他的战斗还没有结束， Karena beliau tahu ada tujuan yang belum dicapai. 他的目的地还没有达到。 Karena beliau tahu berhenti itu bukan 因为 pilihan. 他知道，如果停战不是一个好的选择。 Dan jujur ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita pikir-pikir, 我诚实的告诉你们，如果我们想一下， perjuangan hidup kita sebagai orang 我 percaya, 们成为一个相信主的人， ya seperti itu 也 juga. 是这样。 Kita tidak dipanggil untuk diam di zona yang nyaman. 上帝叫我们，呼召我们，不是我们安稳的坐下，
Kita juga tidak dipanggil untuk puas dengan yang berkata, oh ya sudah, yang penting saya sudah selamat. 上帝也不叫我们满足，对我们所有的已经觉得我们都有了。 Tuhan itu punya lebih. 上帝有很多的多余的好处， Tapi sayangnya banyak dari kita sudah berhenti duluan sebelum sampai 但 tujuan. 是我们每一个人都觉得自己已经够了，不必再追求长进。 Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sudah siapkan berkat dan 亲 janjinya. 爱的弟兄姊妹们，上帝已经预备了很多的祝福给我们大家。 Tapi supaya kita bisa menikmatinya, kita perlu yang namanya harus 但是 memperjuangkannya. 如果我们要享受上帝的祝福，我们要有一定的努力、一定的奋斗， Bukan dengan kekuatan 不是 sendiri, 用我们的力量， tapi juga bukan tanpa usaha dari pihak 也 kita. 不是我们自己争取。 Hidup ini memang perjuangan. 我们的生活是一个战斗， Dan iman kita pun perlu dibuktikan bukan cuma dari mulut 我 doang. 们的信心不是从嘴巴来说，但是由我们的动作来显出。 Tapi dalam ketekunan kita untuk terus maju. 但是在我们的努力继续向前进， Tentunya sampai garis akhir. 直到最后的。 Dan lewat firman yang sudah kita baca, bagaimana kita berjuang di tengah kehidupan 那 kita. 么我们每一个人在生活当中，怎么样我们能够争取？ Yang pertama, jangan berhenti melangkah. 你们不要停止你们的脚步， Bayangkan ini Bapak Ibu 你们要 Saudara, 想象得到， kita ini sudah berdiri di depan pintu berkat yang Tuhan sudah 我 janjikan. 们现在已经站在一个门，上帝给我们恩典的大门。 Kuncinya sudah di tangan 那 kita, 么这个钥匙已经在我们的手中， tapi alih-alih membukanya dan masuk, kita justru diam. 但是当我们要开这个门，我们却静坐不动， Duduk dan bilang, ah nanti aja capek. 不但是坐不动，我们还说等下再来。 Kedengarannya aneh ya, 这是一个奇怪的事情。 tapi inilah yang sedang terjadi dalam kisah bangsa Israel pada saat 但是 itu. 那个时候，就是发生在以色列人的生活当中。 Mereka sudah sampai nih di tanah perjanjian. 我们已经达到神所允许之地， Mereka sudah banyak menaklukkan banyak kota. 他们已经已经占领了很多的城市， Tapi masih ada 7 suku yang belum juga bergerak untuk mengambil bagian 但 mereka. 是还有7个支派，他们还没有得到神给他们的产业。 Padahal tanah itu sudah Tuhan berikan. 其实那个产业，上帝已经给他， Mereka loh tinggal hanya masuk, menjelajah, mendudukinya. 我们只有进去，我们要占领那些原住民， Tapi mereka memilih diam. 但是他们却静坐不动。 Di Yosua 18 ayat 2 sampai 3, 约书亚18章第1到第3节， di situ dikatakan tinggallah 7 suku dari antara orang Israel yang belum mendapat milik pusaka mereka. 在以色列人当中有7个支派，他们还没有得到神给他们的产业。 Berkatalah Yosua kepada orang 那 Israel, 么约书亚就告诉以色列人， berapa lama lagi kamu bermalas-malasan 那要多少时候你们等着不动， sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepada oleh Tuhan nenek 以至于 moyang. 你不争取取你的上帝给你的产业。 Lalu Yosua menegur mereka ya dengan cukup keras. 那么约书亚开始推动他们。 Kata bermalas-malasan di sini itu bukan sekedar lagi santai. 在这里说他们懒惰不动，不是说他们就静静的空闲。 Tapi lebih ke sikap yang ogah bergerak nih, nunda-nunda, nggak ada semangatnya. 但是他们却静坐，不要再动，不要再前进，没有进步。 Padahal tanah itu sudah diberikan oleh Tuhan. 其实那个方法，上帝已经给他们， Artinya Tuhan itu sudah buka jalan. 意思说上帝已经开路， Tapi mereka yang nggak mau ambil. 但是他们不要争取。 Dan kita bisa melihat ini sebagai bentuk ketidakkonsistenan. 那么我们知道，这样的人完全没有这个恒心。 Bangsa Israel pada waktu itu awalnya semangat banget nih untuk mau masuk ke negeri
negeri tanah Kanaan. 首先以色列人很努力，因为他们要得着迦南地。 Tapi seiringnya waktu semangat mereka mulai menguap. 因为但是事件的经过很多的事件，他们开始舍弃了他们的精神， Bisa jadi karena capek 可能他们疲倦， atau sudah merasa cukup. 或者他们觉得已经够了， Mereka sudah aman, 他们已经觉得已经平安， sudah di wilayah janji. 他们已经知道，他们已经进入那个上帝所允许的界限， Dan merasa ya segini aja udah cukup 他 deh. 们觉得这一件事情对他们已经足够， Mereka mulai merasa nyaman. 他们开始觉得很享受。 Tapi kenyamanan kadang bisa jadi jebakan. 但是享受成为一个他们的险迹， Karena ketika kita mulai nyaman, 因为当我们觉得很快乐的时候， kita berhenti berjuang. 我们就开始停止不再征战， Padahal Tuhan belum selesai. 但是上帝还没有。 Mari kita tanya ke diri sendiri. 让我们问我们自己， Apakah kita juga seperti mereka? 是不是我们也是好像他们？ Kita tahu Tuhan itu setia. 我们知道上帝对我们很忠心， Kita tahu Dia punya rencana yang 我们 besar. 知道上帝有很大的计划， Tapi kenapa seringkali kita stuck berhenti di satu 但 tempat? 是我们常常停在一个地方。 Kenapa tidak ada kemajuan 为 rohani? 什么我们不要在灵命方面去长进？ Kenapa masih di situ-situ 为什 saja? 么我们一直站着不动？ Padahal Tuhan sudah kasih petunjuk. 但是上帝已经给你一个指示，显明的指示。 Jawabannya mungkin begini. 那么答案是这样， Karena kita berhenti di tengah 因 jalan. 为我们停止在这个半路， Karena kita sudah merasa cukup. 因为我们觉得我们已经足够， Karena kita capek. 因为我们疲倦， Atau karena kita terlalu nyaman. 或者我们觉得很快乐。 Tapi Tuhan bukan cuma mau kita masuk ke tanah 但是 janji. 上帝不是不但叫我们进入迦南地， Dia itu mau kita itu mengalami dan menikmatinya semua. 上帝要我们大家享受神所赐的。 Tapi kalau kita cuma hanya diam 但 doang, 是如果我们静坐不动， kita akan ketinggalan. 我们就要退后堕落，或者是落选。 Kita bisa saja ada di lingkungan yang benar, 可能我们在一个适当或者好的环境， tapi kita tidak mengalami isinya 但是我们还没有享受里面的内容， karena kita tidak ambil langkah. 因为我们没有采取行动。 Contoh, 一个这个例子给你们， ada orang yang sudah dikasih kesempatan 有 pelayanan. 的人神已经给你机会侍奉他， Misalnya dipercaya mungkin memimpin PA atau ibadah kecil-kecilan. 或者是带领一个小小的这个聚会， Tapi karena takut, karena minder atau malas belajar, dia tolak terus. 但是因为他懒惰要去做，那么他一直推迟， Lalu dia bilang, oh saya belum waktunya. 那么他们就说这不是我的时候， Oh nanti aja, nanti. 等一下。 Tahun berganti tahun, 一年过了一年， kesempatan datang 机 lagi, 会再来， masih menolak, 开始推迟， sampai akhirnya tidak ada perkembangan. 一直到他自己没有发展，没有长进， Bukan karena Tuhan tidak buka jalan, 不是上帝没有给你机会， tapi karena dia sendiri yang tidak mau 但是你们 maju. 自己不要利用这个机会。 Atau contoh lain, 一个别的例子， ada pasangan suami 有 istri 夫妇， yang tahu mereka harusnya bisa mengobrol lebih dalam, 他们知道他们两个人有东西可以谈， membangun relasi yang lebih 又 sehat. 能够搞到好的关系， Tapi karena mereka sudah lama 但 menikah, 是因为他们结婚已经很久， karena mereka sudah sibuk, 因为他们每个人有自己的事情， mereka tidak mau lagi usaha itu. 他们不要再想办法， Mereka memilih diam 他们选择静默， dan akhirnya rumah tangga terasa datar. 最后这个家庭就没有味道， Mereka tidak bertengkar, 他们没有吵架， tapi juga tidak bertumbuh. 但是没有长进。 Diam bukan selalu damai. 它里面如果我们安静，不是说你们不是有征战。 Kadang diam itu tanda kita berhenti saatnya seharusnya melangkah.
因为我们静坐不动，但是那个时候我们应该要向前进。 Atau seorang mahasiswa dapat beasiswa ke luar negeri. 有个大学生，他交了一个助学金，他去外国深 Oh, 造， semuanya sudah ditanggung. 每件事情都是有人担保， Mau uang kuliah, mau tempat tinggal, mau bahkan tiket pesawat, semua sudah ditanggung. 无论是学费、车费、其他的费用都有人担保。 Oh, sampai di sana dia kaget dengan sistem belajar yang berbeda. 但是到了那个时候，他学习的不一样的事情， Bahasa asing mungkin yang susah dan tekanan yang berat. 因为有外文非常困难或者其他的事情。 Akhirnya dia balik ke Indonesia pulang. 最后他回到印尼来， Waktu ditanya, 人家问他， kenapa? Dijawab, oh ternyata berat ya, saya kira gampang. 为什么你再回来？我觉得以前很容易，其实很难。 Padahal semua fasilitas sudah disiapkan. 每一个条件都已经设备， Tapi karena dia tidak siap untuk 但 berjuang, 是他心里还没有做一个好的准备， akhirnya kesempatan itu terbuang 这 sia-sia. 个机会就流去。 Kita juga seperti itu. 我们也是如此。 Untuk masa depan kita, Tuhan sudah siapkan 为了我 jalan. 们的前途，上帝已经为我们预备道路， Tuhan sudah bukakan peluang. 上帝已经开一个好的路给你走。 Dan itu janjinya bahwa hari depan itu penuh harapan. 那么前面的路程很多的希望， Tetapi sejauh apa kita mau melangkah? 但是我们要怎么样走更远的路？ Sejauh apa kita mau menikmati harapan yang Dia 我们 anugerahkan? 怎么样来享受上帝给我们的盼望？ Kita yang tahu apa yang menjadi harapan kita di 我 hadapan 们知 Tuhan. 道我们所应该得到的在神面前， Tapi kalau kita tidak melangkah, 但是如果我们不开始跨步走， ya kita tentunya nggak akan bisa sampai tujuan. 我们永远不能够达到目的。 Dan yang lebih menyedihkan, 一个非常令人伤心的事情， kadang kita bisa menipu diri kita 我们自 sendiri. 己欺骗自己。 Kita bilang, saya lagi sabar tunggu waktunya 我们常 Tuhan. 常说忍耐，一直等机会。 Padahal hati kita tahu kita hanya menunda. 其实我们正在推迟，不要去做。 Kita sedang bermain aman. 我们在一个这个安全的地方走人， Kita tidak berbuat 都 dosa, 没有犯罪， tapi juga tidak mau bertumbuh. 但是因为你们不要长进， Nggak mau dibentuk untuk mencapai janji Tuhan buat kita 我们 masing-masing. 不要受造就，好像神的允许。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的主内弟兄姊妹们， jangan puas terlalu cepat. 你们不要很快就满足， Jangan berhenti padahal baru setengah jalan. 不要停止，因为你们走的是半路。 Jangan numpang lewat dalam rencana Tuhan. 不要你们走别的道路，那是上帝的计划。 Kalau Tuhan sudah bukakan jalan untuk kita terlibat dalam rencananya, 如果我们上帝已经计划，我们能够参入神的计划当中， buat mengerjakan sesuatu bagi 让我们能 kemuliaannya, 够做一件事情，为了荣耀上帝的名， ya ambil dan 要 kerjakan. 拿起这个机会。 Kalau Tuhan sudah beri panggilan, 如果上帝已经叫你们， jawab dengan keberanian. 你要大的非常有勇敢的心， Dan mari kita belajar untuk punya hati yang terus mau melangkah, 让我们有一个心，我们继续要向前进， mau terus bertumbuh, 我们要继续征战， terus bergerak maju. 我们一起动向前进。 Bahkan kalau itu berarti harus keluar dari zona nyaman 虽然 kita. 我们要离开我们觉得快乐的一个区域， Bapak Ibu Saudara, lalu yang kedua adalah tekun melangkah dengan iman. 弟兄姊妹们，你们要有恒心，继续向前进，靠着你的信心。 Dan setelah kita lihat bahwa salah satu penghambat utama menikmati janji Tuhan adalah berhenti saatnya harusnya kita melangkah. 一件事情，上帝不能在你祝福，但是因为你已经停止在你的位置上。 Dan kita sekarang masuk ke bagian berikutnya yang tidak kalah penting. 现在我们进入一件事情也是非常重要， Bahwa iman itu bukan cuma soal percaya, 信心不是说关于相信的事情， tapi itu harus dibuktikan dari lewat langkah yang nyata. 但是信心我们应该用我们的动作来表现。 Dan kisah Yosua di pasalnya ke-18, 那约书亚在18章，
Tuhan itu sudah menjanjikan tanah pusaka kepada setiap suku. 上帝已经预备很多的产业为每一个支派， Tapi apakah tanah itu langsung bisa mereka menikmati begitu 但是是 saja? 不是那个产业能够这个直接享用？ Jawabannya tidak. 答案是不能。 Mereka harus bergerak, 他们应该要出动， mereka harus menjelajah, 他们应该要去追究、去知道这些产业。 mereka harus mencatat 那个 mencatat wilayahnya. 他们应该要计划，他们应该要画一个图画， Harus kembali dan bersiap 他们 menempatinya. 要再回来，再次我们预备心去接受那个产业。 Dengan kata lain, iman mereka tuh harus diwujudkan dalam tindakan nyata. 他们的信心应该要有实际的动作来表现。 Seperti ayat yang tadi kita baca, 好像刚才我们所读的书， 7 suku ini belum mendapatkan tanah bukan karena Tuhan belum siap memberikannya. 7个支派他们已经得着这个产业，但是他们还没有预备他们的心接受这个产业。 Bukan karena musuhnya terlalu kuat, 不是说那个仇敌的强大， tapi mereka masih belum bisa mengambil keputusan. 但是因为他们不能拿出一个好的选择。 Padahal Yosua itu udah kasih instruksi yang sangat jelas dan sangat terstruktur. 其实耶稣也已经拿出一个非常准确的命令他们。 Pertama, utus 3 orang dari setiap suku. 第一，每一个支派都有3个代表。 Kedua, mereka harus menjelajahi wilayah yang belum dibagi. 第二，他们应该要走看那些要给他们的产业。 Ketiga, mereka harus mencatat wilayah itu, kota-kotanya, batas-batasnya. 第三，他们应该要知道哪一个产业，哪一个是他们的这个都市，哪一个产业是他们的界限。 Keempat, mereka harus laporkan dan diserahkan kepada Yosua untuk undian. 第四，他们已经计划以后，他们要报告给约书亚来掌舵这些产业。 Baru kelima, setelah itu baru mereka bisa menempati wilayah 那 masing-masing. 么最后第五，他们才能够享受他们要接受的产业。 Dan di sini Tuhan sudah menyertai proses itu dari awal sampai akhir. 在这里，上帝已经帮助这个计划从开始直到这个结束。 Tabut Tuhan itu ada di Silo dan pengundian itu dilakukan di hadapan Tuhan. 那这个产业，他们就在这个西楼地计划，并且占多。 Dan proses survei itu sendiri itu berlangsung aman. 那么这个他们考察的时候，非常的平安。 Padahal sebenarnya mereka masuk ke wilayah yang secara teknis itu masih bermusuh. 其实他们进入的那个这个的地方里面还有很多的仇敌。 Dengan menyusuri tanah dan mencatatnya, mereka sedang berkata secara tidak langsung, 当他们进去的时候，他们记了每一个产业。 ya kami percaya Tuhan sudah memberikannya. 那个时候，他们就相信上帝已经把产业给他们。 Maka kami akan bertindak seolah-olah ini sudah jadi milik kami. 所以我们要开始这个行动，好像这些产业已经让给他们。 Dan kuncinya di sini. 那么这个要点在这里， Mereka tidak menunggu semuanya aman atau jelas. 他们还没有等，完全已经做好了，很清楚。 Mereka harus bertindak sesuai instruksi dari Tuhan. 他们应该要按照神的命令， Itulah beriman. 这叫做信心。 Bertindak dengan keyakinan bahwa ini di dalam kendali Tuhan. 那么我们要开始能够表现出这是上帝的应许。 Kalau kita baca Yakobus 2 ayat 17, 如果我们看雅各书， demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 这样的信心若没有行为，就是死的。 Jadi iman yang sejati itu menuntut tindakan. 那么真正的信心要有表现， Kalau tidak ada tindakan, itu bukan iman. 如果没有表现，这不叫做信心， Itu cuma wacana. 这只有计划。
Maka 7 suku Israel tidak bisa berkata, kami percaya Tuhan akan memberikan tanah. 那么7个支派说，我相信上帝已经给我产业， Tapi tidak melakukan 但是 apa-apa. 我们没有行动。 Mereka harus keluar dari 他 tendanya. 们要从这个地方出来， Mereka harus masuk ke wilayah yang belum dikenal. 他们要去那些他们还不认识的地方， Mereka harus mengamati, mereka harus mencatat, bahkan harus menghadapi resiko. 他们应该要研究，他们要注意，他们应该要面临一切的这个危机。 Dan mereka harus menyerahkan hasilnya untuk dibagi sesuai dengan petunjuk Tuhan. 然后他们开始分，按照上帝的计划。 Ya kalau mereka tidak bergerak, ya tanah itu tetap 如 kosong. 果他们没有行动，那么地仍然是空， Bukan karena Tuhan ingkar janji. 不是上帝立约不再受约， Tapi karena mereka tidak mau merespon janji itu dengan iman yang aktif. 但是他们不要有一个好的信心来表现，来接受这些事情。 Ada banyak orang Kristen yang bilang, saya percaya Tuhan sanggup memberkati hidup saya. 我很多的基督徒说，我相信神能够祝福我， Tapi tidak pernah berani mengambil langkah konkret untuk hidup yang taat. 但是这样的基督徒还没有真正有一个表现，真正顺服神的命令， Hidup yang bekerja dengan jujur, memperbaiki hubungan atau mulai pelayanan. 诚诚实实的过活，有跟每一个人有好的联系。 Atau berkata, saya ini percaya Tuhan punya rencana yang besar. 或者我们常常说，上帝在我身上有很大的计划， Tapi hidupnya selalu ada di zona nyamannya. 但是他的生活仅坐在那里， Tanpa kemauan untuk belajar, mau bertumbuh. 完全没有一个要为追求长进的心， Tidak mau terbuka pada pimpinan Roh Kudus. 不要跟神的圣灵的带领我们有好的关系。 Ya pertanyaannya apakah itu 那么 iman? 问题是不是这样？ Bukan. 不是， Itu kemalasan yang dibungkus kata-kata agamawi. 这是因为你自己懒惰，且外面包装一个属灵的人物。 Kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan sudah sediakan janji untuk masa depan yang penuh 如 harapan. 果你相信上帝要在你的前面的路程祝福你的话， Entah itu bentuknya pertobatan, pemulihan, kesempatan pelayanan, atau panggilan hidup. 虽然那个时候要叫你悔改，或者那个时候要叫你去拿上侍奉的事情， Lalu apalah langkah nyata kita dalam minggu ini? 那么这个礼拜我们的表现是什么？ Apa langkah kecil yang bisa kita ambil untuk mengatakan, ya Tuhan aku percaya pada 说 janji-Mu. 是不是我们要开始有一个表现？我们告诉神说：“神啊，我要接受你的命令。 Bapak Ibu Saudara, ”弟兄姊妹们， Yosua di perjanjian lama adalah pemimpin yang memimpin untuk bangsa Israel bisa masuk ke tanah 那 Kanaan. 么耶稣亚在旧约里面是带领以色列人进入迦南地， Tapi Yosua hanya bisa memimpin sampai wilayah 但 geografisnya 是耶 saja. 稣亚memimpin di Sampai wilayah geografisnya. OK，只有耶稣亚带领他们经过那些边界， Dia tidak bisa mengubah hati umat Allah. 他不能改变神儿女的心， Tapi dalam perjanjian baru, 但是在新约， kita melihat Yesus sebagai Yosua yang sejati. 我们看见耶稣是一个真正的耶稣亚。 Kalau Bapak Ibu tahu dalam bahasa Ibrani itu ya, Yesus dan Yosua itu adalah nama yang sama. 如果我们在这个希伯来文，耶稣跟耶稣亚有同样的意义， Yehosua, 耶和苏啊， artinya Tuhan menyelamatkan. 意思是说上帝拯救我们。 Yesus adalah pemimpin yang agung 耶稣是真正带领我们的真正的领导， yang bukan cuma membuka jalan ke tanah perjanjian, 不但为我们开路，知道进入神所应许之地， tapi menjadi jalan itu sendiri. 但是成为道路， Bukan cuma hanya membagi tanah, 不但是分这个产业， tapi memberikan warisan hidup kekal. 但是给你有一个永恒的生命， Bukan cuma menyuruh kita maju, 不是叫我们前进，
Dia sendiri yang turun ke medan pertempuran dan menang di kayu salib. 他自己到那个战场上，能够胜过这些战争。 Jadi Yesus menjalani hidupnya itu penuh dengan ketaatan sampai akhir. 耶稣的生命，他活着完全按照神的话，走完他的路。 Ketika dia di Taman Getsemani, 当他在克西曼尼的时候， Yesus tahu bahwa salib adalah bagian dari garis akhirnya. 耶稣知道这个十字架是他最重的路， Dia bisa saja berhenti, kabur atau diam. 他不能这个推却这个事情。 Tapi apa yang dia lakukan? 但是他所做的是什么？ Dia berdoa. 他祷告， Bapakku, jika ini mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. 神啊，如果你应许的话，让这个苦杯离去吧， Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. 不要按照我的意思，乃是按照父神的意思。 Dia maju, dia menanggung, dia menyelesaikan. 他向前进，他担当这一条路，走完这个十字架道路。 Jadi kita bisa berjuang menjalani hidup ini sampai tuntas. 我们的生活满有征战，走到最后一步。 Ya hanya beriman pada Yesus yang sudah terlebih dahulu menyelesaikan pertandingannya sampai akhir. 有相信主耶稣的带领，走到我们的路程完成。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi 亲 Tuhan, 爱的主内弟兄姊妹们， jadi kalau hari ini, hari-hari demi hari yang kita lewati, 如果今天每一天的路程你经过的话， kalau kita sedang berjuang, 如果我们正在战争的话， mungkin dalam hal pernikahan yang terasa hambar, 可能在你的家庭、你的婚姻非常的单调， dalam rutinitas hidup yang mulai terasa berat dan 每一 membosankan, 个我们的生活重担越来越沉重， dalam semangat beribadah yang terasa semakin redup, 对侍奉或者对敬拜上帝越来越没有兴趣， dalam panggilan hidup yang tidak kunjung jelas. 我们也不知道我们的生活方向要走哪里。 Jangan jalan sendiri. 不要自己走， Datanglah ke Kristus. 来到基督面前， Dialah pemimpin yang tidak akan 他是好 meninggalkan 的 kita. 领导， Dia tidak akan pernah membiarkan kita untuk jatuh sampai 他 tergeletak. 不放弃我们跌倒下去。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran-Mu yang kami terima pada hari ini. 主啊，谢谢你，我们已经得着你的真理。 Tuhan, bantu kami untuk kami bisa hidup taat kepadamu. 求主帮助，让我们能够过一个顺服的生活。 Kami tetap bisa berjuang hidup, 我们继续要奋斗下去， tentunya dalam iman pengertian di dalam Tuhan. 是在主基督里面给我们的信心。 Dan kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. 我们感谢主，耶稣已经给我们有好的领导。 Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. 我们的神永不离开我们。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 耶稣基督的生命祈求。 Amin. 阿门。 Paduan suara Kaleb akan mempersembahkan pujian.